Terima kasih Cik Ebi daripada Cina Minda. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan perkenannya dapat kita berjumpa pada pagi ini di alam maya ini untuk kita berkongsi sedikit tentang ilmu-ilmu pembinaan yang mungkin tuan-tuan mungkin sudah melaluinya, mengalaminya sendiri, pengalaman. Jadi kita cuba share bersama-sama. Jadi nama saya Zakaria Muhammad Yusof. Saya pesara, dah pesara. Dulu saya bekerja di UTM sebagai pensyarah. 35 tahun saya di UTM. Saya bersara pada tahun 2021, cuma dikontrakkan sehingga pada Mac yang tahun 2023. Sekarang ni saya kira freelance lah untuk berkongsi dengan siapa saja yang ingin berkongsi. So terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat, bagus semua dalam bisnes dan sebagainya. Mudah-mudahan bisnes tuan-tuan berkembang baik, berkembang maju dalam suasana yang penuh mencabar sekarang ni dalam dunia perniagaan. Ya. Jadi sesi kita selama lebih kurang dalam 30 minit ini ataupun lebih bergantung kepada macam mana kita berinteraksi, lebih santai saja. Maknanya apa-apa soalan-soalan yang tuan-tuan nak kemukakan, boleh kemukakan sama ada secara direct ataupun meninggalkan pesanan lah dalam ruangan chat kan. Okey. Sebelum ini sedikitlah saya cerita pasal diri saya. Selain daripada saya berkhidmat dengan UTM, saya pada 8 tahun yang terakhir servis itu saya ditempatkan di UTM Space di Johor lah. Dan UTM Space ini sebagai satu pusat pembelajaran sepanjang hayat yang menggalakkan mereka-mereka yang ada pengalaman-pengalaman dalam industri tapi tidak mempunyai kelayakan yang khusus lah, sama ada degree, diploma, CJ dan sebagainya. Jadi platform diploma profesional, CJ profesional itu dirangka untuk memberi peluang kepada rakan-rakan di luar sana untuk meningkatkan keupayaan diri mereka sama ada sebagai usahawan ataupun sebagai untuk kenaikan pangkat ataupun promosi di tempat masing-masing. Ya. Jadi banyak program-program yang telah diaturlah di UTM Space dan salah satunya ialah program diploma profesional pembinaan yang mana rakan kerjasamanya ialah Cina Minda yang mengendalikan khusus diploma profesional pembinaan ini sejak saya ingat hampir 5 tahun yang lepas lah. Hampir 5 tahun yang lepas. Jadi okey. Saya percaya yang ada di sini daripada berbagai-bagai latar belakang, saya percaya. Ya, ada yang mungkin daripada pembinaan ataupun tidak. Mungkin siapa yang latar belakangnya daripada construction. Boleh angkat tangan sikit. Okey, Tuan Zuki, Tuan Muhammad Syafiq, dan yang lain-lain yang kita tak nampak tu boleh bagi signal tangan. Signal tangan lah boleh. Okay. Okey, Tuan Tibin. Tuan Tibin, dari Sarawak ke Tuan? Ya, okey. So, Tuan Tifla, Tuan Tifla, jadi saya percaya yang mana dalam construction ini memang kita akan lihat realiti sebenarnya dalam pembinaan ini tidak sama dengan apa yang kita belajar. Pengalaman saya sendiri pun bukan sebagai kontraktor, sebagai trainer kepada kontraktor sejak tahun 95 lah saya menceburkan diri dalam bidang latihan ini. Jadi banyak cerita-cerita yang kita perolehi daripada rakan-rakan kontraktor, cerita yang baik, cerita yang kurang baik, success story, kadang-kadang bad story pun ada juga daripada mereka. Dan sebenarnya saya secara khususnya banyak selain daripada di Semenanjung ini banyak mengadakan kursus-kursus di Sarawak. Di Sarawak di bawah kerajaan negeri. Sejak tahun
sejak tahun 2002, mana yang tahun yang ke-22. Tahun yang ke-22, yang tahun yang ke-21, yang ke-22 sekarang, 2024 dengan 2024. Jadi tahun ini belum ada lagi, tengah menunggu jadual daripada pihak kerajaan negeri untuk dihantar saya lah secara face to face di mana-mana bahagian di Sarawak. Jadi sedikit pengalaman yang diperolehi bersama-sama dengan kontraktor sama ada di Semenanjung atau di Sarawak memberi saya satu pengetahuan yang sangat berguna tentang pengalaman mereka secara terus. Jadi kata-kata dalam construction ini nampak ia complicated, banyak istilah-istilah teknikal, banyak perkara-perkara yang perlu kita faham, banyak perkara-perkara yang perlu kita baca, tapi realiti yang sebenarnya kita tak sempat pun nak baca itu semua. Kita tak sempat nak baca. Drawingnya, dokumennya, kadang-kadang memberi kesan bila berlaku kesilapan, bila berlaku pencanggahan, bila berlaku perkara-perkara yang mungkin ada perselisihan pandangan antara kontraktor, antara perunding ataupun klien sendiri ataupun dengan wakil-wakil klien di tapak. Okey. Jadi tuan-tuan boleh interrupt saya jika untuk pandangan kita santai-santai saja. Mungkin tuan-tuan yang kali pertama jumpa saya mungkin jangan risau, santai saja. Tidak ada apa-apa yang diperlukan yang kita rahsiakan. Dalam construction ni tak ada rahsia-rahsia. Kalau rahsia nanti biasa yang rahsia ni ialah kita untung besar kita rahsia sikitlah. Kan, yang untung besar kita rahsia. Kalau rugi kita cerita-cerita sikit. Sebab dalam construction ni 3 perkara yang kita tak boleh elak lah. Yang kita tak boleh elak ialah kualiti, kos dan juga masa. Kualiti, kos dan juga masa. Jadi bila kita ceburkan diri dalam kontraktor, multi project, kita ada kebertanggungjawaban. Kita punya ada responsibility dan juga accountability untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh pihak klien tuan punya projek kan. Jadi 3 perkara ini sangat penting. Sangat penting untuk kita fahami apakah tahap kualiti yang dimaksudkan untuk projek berkenaan. Apakah tempoh yang sebenarnya yang diberikan untuk kita siapkan projek-projek berkenaan. Dan juga apakah ceiling ataupun bajet yang telah diperuntukkan untuk kita siapkan segala-galanya. Kerana bendanya perkara di hadapan yang mana anggaran kita tu kadang-kadang tak tentu waktu kan. Kadang-kadang masuk tender, masuk sebuah harga hari ni, projek kita dapat 5 bulan kemudian ataupun 3 bulan kemudian. Harga mungkin dah berubah. Jadi banyak faktor-faktor yang lain selain daripada apa yang tercatat dalam dokumen tender ataupun sebuah harga ataupun yang ditunjukkan dalam pelan yang memerlukan pengalaman yang luar biasa sebenarnya sebagai kontraktor. Tuan-tuan yang involved sebagai kontrak tahu banyak perkara-perkara. Itu kalau kita faham keseluruhannya baru pun masih lagi kita tak cover ke perkara-perkara yang sebenarnya. Okey. Jadi 3 perkara tadi tu akan menjurus kepada 5 perkara lah untuk kita boleh capai 3 perkara berkenaan. Jadi yang pertamanya saya nampak dalam construction ni yang saya nampak lah kita tak boleh ambil mudah kan. Tengok orang berjaya kita nak jadi kontraktor, kita berjaya juga. Orang nampak dulu dia biasa-biasa je. Dah jadi kontraktor setahun ni dah kaya raya. Kita pun nak jadi kontraktor juga. Niat tu bagus. Tetapi kita tak tahu di sebalik itu. Yang kita tak tanya di sebalik itu. Jatuh bangunnya, kesukarannya kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita ambil mudah. Bila ambil mudah ni maksudnya kita menjadi kontraktor yang tidak begitu bersedia. Sepenuhnya. Kita rasa dah okey, tapi sebenarnya banyak je nak kena tahu. Bila involve dengan beratus material, berpuluh orang yang terlibat, dengan lagi perlu selaraskan dengan pihak berkuasa tempatan. Jadi kadang-kadang
kita rasa macam tak cukup masa, kan? Ataupun kita tak tahu nak bergerak ke mana. Nak bergerak ke mana. Jadi kadang-kadang kita pun lost. Kita hilang pertimbangan, hilang direction. Akhirnya kita give up. Akhirnya kita give up lah. Jadi itu perkara. Jadi maknanya di sini kita tak boleh melihat kejayaan orang itu sebagai faktor untuk kita berjaya. Kita boleh melihat, tapi kita kena mengkaji dengan lebih terperinci apakah faktor-faktor kejayaannya. Kita perlu menyelami pengalaman mereka supaya kebaikan, kelemahan mereka yang telah mereka lakukan tidak kita lakukan. Jadi sekurang-kurangnya dapat kurangkan risiko lah. Yeah. Yang kedua saya nampak kita kadang-kadang terlalu percaya. Mana ikut-ikut lah. Percaya tu bagus. Tapi terlalu percaya kepada supplier, terlalu percaya kepada tukang kita, terlalu percaya kepada pekerja kita. Jadi akhirnya kadang-kadang ada memakan diri jugalah kadang-kadang. Jadi yang penting sekali kita percaya penting, tapi kita kena upgrade kita punya ilmu juga. Sebab dalam construction ini bila kita terlalu percaya dengan menyerahkan seluruhnya dengan maknanya keputusan untuk dia order barang, ambil pekerja, menyusun aktiviti-aktiviti di tapak pembinaan, kadang-kadang dia akan menyukarkan kemudian hari lah. Jadi kadang-kadang kalau kita tak tahu, jadi kita serahkan kepada akhirnya kemungkinan juga keuntungan yang kita jangkakan yang dengan peratusan tertentu tidak dapat kita capai, dan kemungkinan juga akan berlaku kerugian kerana mereka ni kita tahu mereka pun ada dia punya cita-citanya sendiri, ada formula sendiri, ada dia punya hasrat sendiri untuk berjaya jugalah, walaupun dalam taktik yang tidak betul. Jadi terlalu percaya tu maknanya lebih 100% sebab dia dah kerja lama dengan kita, dia bagus dan sebagainya. Jadi kita tak boleh bergantung kepada terlalu percaya dengan seseorang. Jadi yang penting ialah kita nak kena belajar. Belajar sikit. Kadang-kadang beli barang. Jadi kita kena tahu jumlah sebenarnya barang yang diperlukan mengikut skop kerja kita. Jika tidak nanti dia akan melebihi daripada yang sepatutnya, akibatnya berlakulah pembaziran yang tidak perlu. Akhirnya pembaziran itu akan menyebabkan kerugian yang bertambah ataupun kekurangan dari segi keuntungan. Right? So itu terlalu percaya. Bukan mana yang tak boleh percaya, bukan mana kita kena syak prasangka, tidak. Tapi mana kita kena ada check and balance. Kita kena ada audit sikit lah. Kita kena audit ataupun edit, ataupun kita ada kalau istilah yang biasa spot check jugalah. Kan, spot check ni kenapa begini, biar ada persoalan-persoalan demikian yang kita ajukan kepada mereka-mereka yang berkaitan, supaya mereka juga alert dan menunjukkan bahawa kita pun ada pengetahuan dalam perkara-perkara berkenaan. Nanti mungkin kawan-kawan di sini boleh tambah-tambah nanti, kan. So okey. Yang kedua, nanti lepas 5 poin ni kita akan bincang. Yang ketiga ialah kadang-kadang kita tidak jelas skop kerja yang sepatutnya. Skop kerja yang sepatutnya nampak okey saja. Nampak pada mata kasar tu nampak bagus, site cantik, ataupun tidak ada perkara lah yang kita jangkakan. Apalagi pengalaman-pengalaman kita yang agak kurang mungkin. Kalau dah lama mungkin okey. Sedangkan skop kerja itu mungkin kadang-kadang di luar daripada yang sepatutnya, yang mesti kita buat, beyond kita punya expectation, beyond seperti yang digariskan dalam kontrak. Siapa yang sepatutnya kita buat. Jadi kita kena ada catatan yang jelas. Kita kena ada butiran-butiran yang jelas untuk membuktikan bahawa perkara-perkara yang terpaksa kita lakukan di luar daripada skop kerja. Bila kita kata skop ini, di mana dinyatakan skop berkenaan? Diberi kita drawing, jadi kita kena faham drawing berkenaan. Diberi kita dokumen, untuk kita faham dokumen. Apakah kandungan dalam dokumen? Kandungan dalam dokumen sebut harga ataupun BQ berkenaan.
kemudian briefing-briefing yang diberi, ataupun sekela-sekela yang diedarkan, ada kata berkait dengan apa yang kita akan lakukan nanti. Kerana ingat, bila keadaan tapak akan mempengaruhi kos, kan? Akan mempengaruhi kos kerja. Okey. Jadi skop itu mesti jelas, kan? Pasal bila kita menjadi kontraktor, tanggungjawab kita ialah membina dan menyiapkan. Membina dan menyiapkan itu dalam asas dari segi kontrak. Kemudian dia tak berhenti di situ. Dia tak membina dan menyiapkan according to drawing and specification. Mengikut plan, mengikut lukisan, dan juga specification. Di mana ada plan, mestilah diberi plan yang jelas, kan? Sepatutnya. Kalau plan tu tak berapa jelas, kita kena ada satu checklist untuk kita tanya. Dan diberi satu dokumen sebuah harga. Dokumen sebuah harga ni perlu kita fahami. Dia ada berbagai-bagai, dia ada beberapa bahagian dalam dokumen sebuah harga berkenaan, dan di mana dinyatakan skop kerja berkenaan. Jadi kita kena clearkan betul-betul. Right? Okay. Jadi yang ketiga tadi, yang keempat berkaitan dengan anggaran kos lah. Berkaitan dengan anggaran kos. Ingat, anggaran kos selalu kita tanya orang, berapa harga sekaki persegi, berapa harga 1 meter persegi, walaupun untuk projek-projek yang sama. Kerana projek yang sama belum menentukan harga yang sama yang terpaksa kita lakukan. Banyak lagi faktor-faktor yang lain. Mungkin harga yang dimasukkan dulu tu harga yang terpaksa paling rendah mungkin. Kerana persaingan yang kuat. Kerana persaingan yang kuat. Jadi akhirnya kita pakai. Jadi harga tu kita terlalu bawah. Sedangkan harga bahan-bahan tu sudah berubah. Jadi skop kerja ataupun di tapak juga perlu kita semak. Kita hanya boleh dijadikan sebagai panduan kasar sahaja. Tidak boleh kita komit dengan harga yang diberikan. Jadi banyak kita tengok, kalau kita lihat dalam Facebook, dalam grup-grup kontraktor, selalu dia tanya, berapa harga sekaki sekarang? Berapa harga sekaki sekarang? Jadi untuk projek ini, kadang-kadang kerja yang melibatkan basuai rumah, lagi tak boleh pakai harga per kaki persegi ini. Kerana kita kena faham betul-betul. Dia datang bukan dengan apa yang nampak. Renovation ni tak jelas drawing dia. Kadang-kadang cita rasa tuan rumah pun berubah-ubah selagi harga kita komit. Jadi adalah baik untuk kita senaraikan dia punya satu senarai semakan, checklist. Supaya apakah kerja-kerja yang diminta kita buat dengan harga yang kita offer, ditambah dengan kerja-kerja lain yang diminta untuk kita lakukan kemudian dengan kos, tentulah kos yang berlainan. Ya, jadi kita kena ada checklist berkenaan lah. Jadi macam mana nak come up dengan checklist berkenaan? Tentulah pengalaman kita ada dalam kepala kita. Tapi kadang-kadang kita tak ada dokumen yang jelas. Jarang kontraktor otak-otak yang lama ni dia tulis satu persatu. Dia memang bagus, boleh buat banyak pengalaman, tapi bila nak direkodkan, jadi satu perkara yang sukar. Kerana tuan rumah ni berbagai-bagai latar belakang. Ada yang zero knowledge pasal construction. Kita ingat zero knowledge ni memudahkan kita untuk kita buat. Kadang-kadang memeningkan kita juga. Kadang-kadang yang di luar berskop pun dia minta kita laksanakan tanpa ada tambahan-tambahan kos. Lepas tu lah kena clear. Biar kata orang, biar bergaduh dulu daripada bergaduh kemudian. Bukanlah bergaduh. Macam mana nak clearkan dulu biar jelas. Jadi kita lah sebagai kontraktor ni nak kena terangkan. Habis itu kalau kita tidak ada pengetahuan yang detail, sekadar ada pengalaman, jadi kita kena convert pengalaman berkenaan supaya kita ada lebih berstruktur, lebih bagus untuk kita sampaikan pada mereka dengan lebih jelas, kan. Okey. So yang kelima untuk fasa pertama ni, yang kelima kurang ilmu lah, kurang ilmu. Ilmu ni bila kata ilmu ni bukan maknanya kena ada diploma, ada degree, tidak. Cuma itulah benchmark dia begitulah. Cumanya kita nak kena ada ilmu yang berstruktur. Kena ada ilmu yang berstruktur, yang mana mudah untuk kita sampaikan, mudah untuk kita terangkan, dan kita mudah untuk memahami briefing ataupun dokumen-dokumen ataupun lukisan-lukisan yang diberikan.
Kalau dengan adanya pengalaman buat kerja, buat projek, belum tentu lagi kita boleh memahami plan. Belum tentu lagi kita boleh memahami dokumen sebuah harga tu dengan lebih detail. Kerana pengalaman bergantung pada di tapak. Sedangkan dokumen-dokumen ini perlu difahami sebelum bekerja di tapak pembinaan. Jadi ilmu ini memang kita nak kena upgrade daripada masa ke semasa, nak kena mendalami. Walaupun kita sudah ada lulusan, walaupun sudah ada pengalaman, apalagi dalam dunia bisnes yang begitu sekarang ni berbagai-bagai isu yang timbul, pendekatan yang berbeza, apalagi dalam selepas pasca COVID ini. Jadi pendekatannya agak berbeza, perubahan-perubahannya tidak memerlukan masa yang lama. Sekejap saja dah berubah harga, berubah pendekatan, jadi memerlukan ilmu yang tinggi, kesabaran yang tinggi untuk kita tempuhi dunia perniagaan selepas COVID ini. Jadi itu lima perkara yang kita nampak yang awal lah. Banyak lagi faktor-faktor yang lain sebenarnya, tapi itu pada saya yang common. Mana kita jangan ambil mudah. Bila orang berjaya, kita pun mesti berjaya juga. Jadi kita kena hope for the best, tapi think the worst, kan? Hope for the best, tapi think the worst. Mana think for the worst ni maknanya supaya kita lebih bersedia. Jadi tidak ambil mudah lah dalam setiap perkara. Nak pergi jumpa orang, nak bincang dengan supplier, nak bincang dengan klien, nak bincang dengan juruteknik, pergi mesyuarat. So kita kena buat homework, nak kena prepare. Supaya nampak ni kita lebih intellectual sikit. Nampak dari segi sebutan istilah-istilah dalam construction yang berbagai-bagai ni, ada beratus istilah ni. Jadi sebutan tu bukan bahasa di tapak. Kerana bahasa di tapak ni berbeza. Kadang-kadang bahasa dalam meeting berbeza lagi. Jadi kita kena padan kan. Kadang-kadang negeri lain dia punya sebutan dia. Jadi kita kena familiar. Jadi apa-apa yang disebut dalam tanda dokumen dan itu sebutan yang official, jadi kita kena faham apa yang dimaksudkan supaya kita boleh berada dalam circle berkenaan. Supaya kita boleh berada dalam boleh join the group lah. Macam itulah. Supaya tak terasa tertinggal dan sebagainya. Jadi kita tak adalah kita diam dalam bilik mesyuarat. Dia orang ni kadang-kadang yang dalam mesyuarat, kalau projek-projek government mungkin, dia orang muda-muda. Orang muda kalau macam saya dah umur dah 60 lebih. So duduk kat situ kadang-kadang yang tak betul dia marah. Jadi kita berkecil hati je kan. Apalah budak-budak ni umur 2-30 marah orang tua. Dia tak tahu aku kena marah. Jadi dalam dunia berniaga dia tak kira umur. Dia tak kira umur, dia main belasah je. Jadi nak kena ready je. Nak kena ready. Mental nak kena kuat kan. Nak kena kuat lah untuk hadapi perkara-perkara begini. So yang kedua saya cakap tadi, yang pertama mudah, yang kedua terlalu percaya. Jangan percaya 100%. Simpan sikit kepercayaan itu. Reserve 5 to 10% untuk kita perbetulkan. Betul ke macam ini? Just tanya. Kadang kita tak sure, betul tak macam ini? Macam mana kau kira macam ini? Kenapa kau kira macam ini? Kan? Perkara yang asas seperti berapa pallet nak beli bata, berapa beg simen nak beli, kenapa kau beli sampai 20 beg? Kenapa kau beli sampai 3 pallet? Macam mana kau kira? Just soalan-soalan begitu akan mempengaruhi keputusan kita. Dan mungkin boleh menyebabkan, boleh mengurangkan pembaziran. Ada kes-kes di mana main kontraktor ni dah otai, dah lama. Tapi dia dah rasa kerugian tu bertambah ataupun keuntungan tu berkurangan. Jadi rupa-rupanya ada staff dia membeli lebih, pembaziran berlaku. Takut bos nampak, dia sembunyikan dan sebagainya. Silap potong. Tersilap dia kata dia sembunyikan. Jadi perkara-perkara begitu kita nak kena elakkan. Jadi dia fikir kita sebagai bos ni, sebagai kontraktor tak tahu, tak faham. Pasal kita serah kepada mereka. Jadi oleh kerana kita percaya pada dia, jadi akhirnya memudahkan dia untuk membuat kesilapan lah, tanpa ditegur sebagainya. Kemudian tadi pasal yang keempat, pasal kos. Terlalu tanya orang berapa harga sekaki persegi tanpa kita melihat skop kerja yang sebenar. Dan yang kelima memanglah kekurangan ilmu tadi yang kita perlu betulkan. Betul lihat. Okey, itu round yang pertama. Jadi sekarang saya nak buka sebelum pergi kepada poin-poin yang lain, kita nak buka juga soalan-soalan daripada kawan-kawan di sini.
Jika nak kemukakan pandangan ataupun nak kemukakan soalan-soalan yang mungkin saya boleh cover, saya cuba jawablah. Kalau tak boleh, mungkin rakan-rakan yang lain yang boleh bantu untuk menjawabnya. Ada soalan-soalan, kawan-kawan? Ya. Cikgu. Ya, silakan. Silakan tuan. Tuan Zulki. Okey, cikgu boleh ulang balik yang pertama tu, yang 3 perkara yang pertama tu. Okey, yang pertama ambil mudah, kan? Yang kedua terlalu kecil. Ambil mudah. Maknanya ingatkan kerja ni mudah, senang je. Orang lain dah berjaya, kita berjaya jugalah. Kan? Yang pertama. Yang kedua ialah terlalu percaya. Terlalu percaya kepada orang kita, kerja kita, tanpa kita upgrade. Upgrade kita punya knowledge. Kan? Yang ketiga tadi ialah dia punya apa yang ketiga tadi saya sebut, yang kami mudah, terlalu percaya. Skop ilmu tadi, skop kerja. Maknanya dari segi kos lah, dari segi kos. Maknanya kita tanya harga berapa harga sekaki, RM120 ke, RM140. Jadi kita pegang tu sebagai satu prinsip kita lah. Kalau macam itulah. Jadi kita kena tengok skop keseluruhan kerja kita berkenaan. Ya, itu tiga. Dapat Tuan Zuki? Dapat ke? Dapat. Okey. Yang keempat tadi pembaziran. Pembaziran ni banyaklah. Pembaziran langsung, pembaziran langsung. Ingat, 1% membazir, mana kita kurangkan keuntungan 1%. Kan? Kalau projek RM100,000, pembaziran 1%, maknanya kita membazir lah 1%. Tapi kalau kita dapat kurangkan, kita dapat increase pembaziran 1%. Sebelah rumah saya ni di mesin rumput pula tu. Ada bunyi ke keluar? Boleh dengar ke? Tak ada, okey je. Okey, kelas. Ya. Okay, Alhamdulillah. Pasal dia tiba-tiba pula pagi ni mesin rumput tak ada. Okay. Saya di rumah sekarang ni, saya di Johor. Saya di Skudai sekarang ni. Di rumah orang pencen macam ni lah. Kan? Relax je, free lagi hujung minggu. Kan? Okay, ada soalan-soalan lain? Tuan Muhammad nak tanya ke? Tak ada. Ada Okay. Tuan Tibin daripada Sarawak. Ya. Tuan Tibin ada pernah ikuti kursus-kursus di bawah UPKP ke? Mikrofon Tuan TV tak buka tu. Oh, dia punya okey. Dia punya mic. Tak dengar Tuan. Ada ikut kursus-kursus di bawah UPKP ada? Okey. Dia dekat Sarawak ni special sejak lepas COVID sehingga akhir tahun 2003, semua kursus-kursus anjuran UPKP adalah percuma dengan mata CCD. Kan? Secara face to face ataupun secara online. Walaupun buat di hotel ke di mana, semua diberi secara percuma. Dia berakhir pada bulan 12 pada tahun 2023 lah. Tahun ni mungkin kena bayar pun murah. Dia orang Sarawak ni dia special sikit, dia kontraktor ni dia ada bajet khusus. Satu kontraktor kalau bayar pun dalam RM60 saja sehari. Oh, untung dia orang. Untung orang Sarawak. Orang Sarawak untung. Apalagi kerja-kerja undi dia, kalau kita di Semenanjung ni kerja undi sampai RM200,000 je untuk kelas G1. Tapi dia limit dia ada kerja undi sampai RM1 juta. Wow. Ada RM1 juta kan. Itu yang sepanjang saya bersama dengan UPKP selama 20 tahun lebih. Itulah polisi dia. Dia nak menggalakkan. Dia bawa ilmu construction ini di pendalaman. Jadi alhamdulillah lah, saya sempatlah sampai di macam-macam tempat lah. Kapit, Lawas, Limbang, Bario, Marudi. Semua tu sejak 20 tahun yang lepas saya sempat sampai ke sana. So kalau Tuan Tibin tak pernah ikut kursus kat situ, kena join kursus berkenaan. Dia akan rangka kursus yang untuk sepanjang tahun 2024 nanti. Okey, ada soalan lain kawan-kawan yang lain? Saya nampak sini ada Azhar, ada Jul P187, ada TC Muhammad Nasir, Hafiz, Puan Sarimah pun ada. Janisa, Tuan Janisa ada. So kalau ada soalan-soalan just kemukakan untuk kita je berinteraksi lah. Sebelum pergi kepada fasa kedua,
maknanya peluang-peluang pembelajaran yang ditawarkan oleh pihak Cendana Minda sendiri. Ada soalan? Ada? Ada? Okey. Kalau tak ada tak apa, tu je ada, saya tengok dalam mesej tak. Cek ruangan cek. Ruangan cek pun tak ada. Okey, tak ada soalan. Kalau soalan jangan segan-segan. Boleh tanya kan. Saya personally CIDB punya trainer juga. Dia HRDF punya trainer. Saya pun certified construction project manager punya CCPM lah. Certified Construction Project Manager bawah CIDB kan. Dan juga saya QS background saya, QS consultant juga, bersama dengan rakan-rakan di Skudai lah. Jadi buatlah apa-apa yang patut dalam tempoh kita masih sihat lagi ni. Buat kerja tak buat kerja pun tak sihat juga kan. So kita buatlah, carilah menambahkan kesibukan waktu bersara ni. Sampai yang penting sekali kita share lah apa-apa yang berkaitan, ya, apa yang berkaitan dengan construction. Kadang-kadang info-info yang kita boleh kita sebarkan dengan rakan-rakan kontraktor yang lain. Kalau di Sarawak kita ada grup, kalau grup ada kontraktor kecil Sarawak ada grup dia lah. Di Semenanjung kita tak buat. Mungkin lepas ni saya kena buat jugalah grup untuk kontraktor. Jadi kita nak sembang-sembang, bertukar-tukar pandangan sama ada ya, berkaitan dengan construction ataupun project management. Right? Okay. Okay, yang kedua, Cikgu. silakan. Okay. Okey, cikgu, bagus sangat cikgu kalau buat grup tu cikgu. Saya sokong. Ya. Okay. Saya jangan lupa saya dah masukkan dalam grup tu. Nanti kita buat, saya cuba buat grup nanti. Nanti apa-apa pun tak kisahlah, nanti apa info-info pasal kursus, pasal yang berkaitan dengan info-info terkini yang saya dapat. Kadang-kadang kita pergi join seminar sana, pergi meeting sana, ada info-info yang terkini, jadi kita akan nyatakan dalam grup berkenaan. Ya, okey. Nanti saya cuba, insya-Allah saya cuba buat nanti. Nanti bila saya cuba buat nanti, kita sama-samalah join grup berkenaan. Mana tahu daripada grup yang kecil-kecil tu, kita dapat klik, kita buat sharing nanti, setengah jam sharing ke free sharing untuk ahli-ahli grup lah sebagainya. Baik, macam kelab macam itulah. Kan, kita nak pergi jumpa-jumpa agaknya masa terbatas. Mungkin satu hari nanti bila dalam kebar kita boleh jumpa. Kita boleh organize mungkin half a day, high tea ke untuk kita share pengalaman masing-masing. Untuk tahun 2024 lah. Memang itu kita plan tahun 2024 kita akan buat cara. Okay. Ada ramai yang kawan-kawan kita yang buat, yang dah advance pun ada ramai di follower. Saya di Sarawak, grup kita dah ramai. Grup Sarawak tu sudah 700 lebih sebenarnya. Sarawak tu kita akan rangka program-program untuk dia. Kenapa beza pula Sarawak dengan tidak? Kerana Sarawak tu di bawah kerajaan negeri direct. Kan, maknanya mengikuti kurs di bawah kerajaan negeri terletak dalam grup berkenaan. Jadi ada juga kawan-kawan di Semenanjung join, tapi dia tak boleh masuk sikit lah. Pasal banyak berita-berita pasal Sarawak. So saya fikir bila kita buat satu di Semenanjung, dan siapa-siapa pun boleh join sebenarnya. Tidak ada masalah. Siapa-siapa boleh join. Okey, masa pun banyak sikit sekarang ni. Kan? Masa tak ada banyak meeting, tak ada banyak kelas lah. Jadi hujung minggu ada kelas jugalah. Kelas-kelas dengan program-program master dan sebagainya. Okey. Yang kedua ialah kita mungkin ada dalam 20 minit sebelum pukul 12 ni. Okey. Yang kedua ialah program yang di bawah Cendana Minda ni ialah rakan kerjasama pada UiTM Space. Dah lama. Sebelum saya berada di UiTM Space tu pun, dia dah jadi partner pada UiTM Space. Cuma bila saya berada di UiTM Space, kita create program-program yang pelbagai program lah mengikut keperluan industri. Salah satunya ialah program Diploma Profesional Pembinaan. Diploma Profesional Pembinaan ini ialah program 12 bulan punya program, 3 semester, 4 bulan 1 semester, menawarkan 12 modul, kemudian akhirnya nanti peserta-peserta akan dapat Diploma Profesional Pembinaan. Dan convocation-nya di UTM lah, di Skudai convocation-nya. Dia memang convocation macam convocation biasa lah, pakai jubah dan sebagainya. Tapi kenapa Diploma Profesional? Kerana Diploma Profesional ini tidak meletakkan syarat yang ketat untuk kemasukan. Kalau diploma yang bawa betul-betul bawa universiti 3 tahun full time, dia syarat-syarat dia agak ketat. Kena ada berapa kredit, kena ada syarat-syarat tertentu.
Yang ini tidak ada syarat khusus. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia pembinaan, sama ada bekerja ataupun dah jadi kontraktor, mereka boleh join program ini selama 1 tahun, hujung minggu. Dan program majoriti dia punya mostly lah subjek tu ialah secara online. Ada 1-2 subjek yang mungkin face to face, terutamanya subjek anggaran kos projek yang melibatkan baca pelan, yang lebih sesuai untuk secara berdepan. Yang lain semuanya secara online. Jadi tuan-tuan buat di rumah, saya buat di dekat Johor, sama ada saya atau rakan-rakan saya yang lain mengajar secara online. Ya, okey, itu dah berjalan. Saya dah 5 tahun lebih dah berjalan. Setakat ini sudah melahirkan dah saya 10-an lah, ataupun dah mungkin ratusan graduan. Kenapa? So apa faedahnya diploma profesional ini? Yang pertama sekali untuk meningkatkan ilmu supaya lebih berstruktur lah, lebih berstruktur, kerana diajar subjek-subjek yang dari segi teknologi, kemudian dari segi kontrak, kemudian dari segi anggaran kos projek, kerja-kerja building, kerja-kerja civil. Ya. Okey. Kemudian menyediakan CPM, kemudian membuat penjadualan kerja, pembelian bahan, itu ada subjek-subjek yang akan ditawarkan. Jadi 12 subjek keseluruhannya. Nanti bila dalam mungkin lepas ni kita form a group, saya pun boleh form a group nanti. Dalam tu kita akan bagi detail-detail untuk tuan-tuan bertanya secara berterusan. Jadi ini sebagai permulaan lah. Jadi satu semester 4 bulan, kemudian semester kedua 4 bulan lagi, semester ketiga 4 bulan lagi. Intake setiap tahun pada bulan Februari, bulan Jun dan juga bulan Oktober. Setiap tahun lah. Yang ini diuruskan oleh Cina Minda. Cina Minda dulu direct dengan UTM Space lah. Dulu saya yang handle. Maknanya saya jaga kerja. Sekarang saya dah kontrak habis. Kita dah pencet. Jadi saya sebagai pengajar untuk subjek-subjek construction. Salah seorang daripada pengajar dalam subjek ini. Kan? Okey. Apa beza diploma profesional? Satu tadi dari segi kemasukan. Syarat kemasukan agak longgar. In fact, mereka-mereka yang tidak ada SPM pun tapi bekerja dalam construction boleh join program ini. Boleh join program ini, tidak menjadi satu kesalahan. Ini part of a lifelong learning. Punya peluang-peluang yang diberikan di bawah UTM Space. Bukan direct buat UTM Space, buat UTM. Tapi di bawah UTM Space kan. Okay. UTM Space yang handle. Kerana program-program yang non-MQ ini, UTM Space yang handle. Okey. Soalan yang biasa ditanya sebelum ini, jadi adakah dengan diploma profesional ini kontraktor dapat upgrade dia punya lesen? Kan? Yang ditanya. Diploma sama tak ni? Setakat inilah. Kerana kita tak boleh bagi jaminan itu semua, kadang-kadang polisi CIDB berubah-ubah yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Kan? Jadi setakat ini untuk yang ada diploma profesional pembinaan ini, dia boleh mohon lesen sehingga kelas G3. Sehingga kelas G3. G3 maknanya kalau nak naik kelas lah hingga G3. Dan juga dengan adanya diploma profesional ni, kalau tak mau jadi kontraktor, kalau mereka mahu untuk bekerja sebagai penyelia tapak, so diploma profesional ni juga boleh melayakkan mereka untuk boleh mohon untuk diakredit oleh CIDB untuk menjadi penyelia tapak yang diakredit lah mengikut Akta 520. Ya, mungkin peringkat-peringkat diberilah kerana kadang-kadang peringkat awal diberi penolong penyelia tapak, kemudian penyelia tapak. Kerana keputusan sebenarnya itu bergantung kepada CIDB. Kerana program ni kita dah kembangkan, dah buat program diploma kos saja ni sehingga dah 10 tahun. 10 tahun ni. Ya, 10 tahun lebih sudah sebelum saya join TechSpace lagi. Maknanya dah ada program ni. Dan sebelum kita buat program ni pun memang dah dibentang kepada CIDB pada waktu itu. Cuma kita bila pegawai dah berubah ni, kita belum update dengan pegawai yang baru. Tapi memang dalam rekod, in fact ada surat pun, dalam rekod maknanya melayakkan untuk mereka-mereka yang ada diploma profesional untuk melayakkan memohon untuk menjadi penyelia tapak.
Di bawah Akta 520. Ya, jadi itu yang kadang-kadang penyelia yang ada mana ada apa, ada CJ ataupun tak ada CJ lah. Inilah cerita dia. Right. Tapi keputusan sebenarnya nak kena mohon dengan CIDB lah. Kita hanya menyediakan peluang-peluang peluang untuk mereka belajar. Right. Yang ketiga untuk mereka yang pengalaman lama. Dah 5 tahun, dah 10 tahun dengan construction, menggunakan lepas diploma, bila dah ada bisnes sendiri, company pun dah besar, dah berkembang, dia nak buat degree lama sangat, dia boleh terus buat MBA professional. MBA professional, maknanya MBA professional bracket dia construction management. Yang juga sekarang ni, buat masa ini, diuruskan oleh pihak Cina Minda. Okey, Cik Azhar, nampak anda nak tanya, Cik Azhar. Silakan. Cik Azhar nak tanya ke tu? Nampak kat tangan? Diploma profesional, Cik baru dia tanya ke dalam chat ni. Diploma profesional ni boleh digunakan dalam sebagai teknikal. Ya. Setakat ini maknanya diterima. Jadi kita sebab kita nak kena perbaharui balik dengan CIDB, nak kena bentangkan balik. Dia pula tak request kita jumpa dia. Jadi kita kena tanya balik mana nak refer balik supaya memang berterusan. Asal daripada kita mula dulu memang diterima untuk naik grade dan untuk digunakan sebagai teknikal. Cuma kadang-kadang kita saya tak boleh bagi jaminan tu lah pasal nak kena rujuk CIDB kerana dia yang dia pun maknanya berbagai-bagai polisi dah berubah. Sekarang ni dah CEO dah berubah, pegawai berubah. Saya nampak banyak perubahan-perubahan berlaku dalam struktur CIDB sekarang ni. Jadi saya mungkin cuba ambil kesempatan ni nanti bila ada bertemu dengan mereka ni nak refer balik. Siapa-siapa yang in charge lah. Untuk renew balik. Ataupun re-engage balik lah. Dengan mereka tentang apa yang UTS Space buat ini. Okay. Syah tanya berapa yuran. Yuran ni Cina Minda. Nanti Cina Minda akan respon. Saya pun tak tahu Cina Minda charge berapa. Kan? Maknanya itu Cina Minda yang menguruskan. Yang menguruskan UTS Space ni sebagai platform untuk dapatkan royalty. Hanya dikenakan royalty kepada yang akan dibayar oleh Cina Minda. Kan? Saya ingat dalam 10 ke 12 saya pun tak pasti. Nanti silap sebut harga nanti kan tak betul pula daripada Cina Minda nanti. Itu Cina Minda punya. Itu Cina Minda boleh. Saya akan explain. Okey. Tu Cik Edi dah respon tu. Okay. Okey. Kemudian yang penting sekali sebenarnya, yang penting ialah untuk kita upgrade ilmu lah. Kita punya upgrade kita punya ilmu. Mana kita ajar benda-benda yang praktikal saja. Subjek-subjek yang direct bermula dengan teknologi, dari segi penggunaan istilah-istilah dalam construction. Bila orang sebut damp-proof membrane kita faham, sebut damp-proof coil kita faham, sebut apa lagi istilah-istilah yang aluminium isolation, yang banyak yang ada dalam tender dokumen, dalam dokumen sebuah harga, tetapi tidak disebut sedemikian rupa di tapak pembinaan. Di tapak pembinaan kita sebut itu ini je je itu kan. Tapi dalam meeting, jadi mana kita guna ilmu berkenaan untuk kita berkomunikasi dengan lebih baik dengan pegawai-pegawai bahagian-bahagian teknikal di agensi kerajaan ataupun swasta. Jadi kita akan lebih tersusun, jadi nampak lebih intelektual sikit lah. Itu yang penting. Okay, walaupun nak bertanya kita ada degree, ya, kita tak ada degree. Bertanya ada diploma, tak ada. Tapi kita menggunakan. Menggunakan istilah pengenalan. Dia ada satu program lagi sebab saya diploma ni lah program yang pendek, ialah CJ Professional Pembinaan. Itu hanya sekitar 3 bulan. Itu 3 bulan. Jadi 2 hari selama kita ada 7 modul yang berkenaan. Tapi CJ Professional Pembinaan ini untuk mereka-mereka yang zero basic lah, yang zero. Yang zero untuk nak mula-mula takut nanti ialah belajar senang, belajar senang, nak buat assignment tak suka. Belajar sekarang senang, dengar aja kan. Buka handphone, dengar aja, sambil buat kereta boleh, sambil. Tapi bila nak buat assignment tu, saya nampak halangan kat situ. Jadi semua alamat assignment. Jadi belajar ni, of course assignment tu dulu kita letak assignment lebih daripada final exam. Tapi kadang assignment pula dia orang buat last minute. Nampak tak berbaloi nak bagi 60%, 70%. Jadi kita make it sama. 50-50 ataupun 60-40 macam itulah. Kalau tak nanti exam bagus tapi assignment sikit je. Jadi nanti silap markah dia tak seperti yang diharapkan lah. Sebab 50-50 lagi fair. Kan?
Okey. Jadi maknanya dalam construction ni seperti yang kita sedia tahu, semua orang boleh jadi kontraktor. Latar belakangnya berbeza-beza. Kadang-kadang kursus pun 2-3 hari ikut LCG pun dapat daftar sebagai kontraktor. Tapi setelah menjadi kontraktor tadi tu, setelah menjadi kontraktor menjadi satu halangan. Sebab tu saya letakkan dalam apa-apa saja kita belajar ni, terutamanya dalam dalam construction, dia kena ada formula 3P. Okey, Cik Bah boleh. InsyaAllah boleh Cik Bah, boleh. Walaupun SRP saja pun. Jadi that's why program ni tidaklah begitu heavy. Sekejap, tapi kita nak serasikan dengan pengalaman yang kita ada. Kurangnya kita ada diploma profesional. Bila kau buat diploma ni, kau tak ambil SPM ke? Inilah programnya. Tapi jangan samakan program ni, lepas dapat diploma, minta kerja government. Memang tak dapat lah. Kan? Sebab government minimum dia nak SPM. Nanti adalah program lain kan. Dia kata diploma profesional minta kerja government, tak dapat. Dia kata diploma ini tak layak. Scam dan sebagainya. Bukan masalah. Program itu kita nak bagi ilmu, peluang untuk mereka belajar tanpa ada kelulusan yang ketat lah. Cuma akhirnya banyak berlaku. Bukan banyak lah, 1-2 kes kadang dia pergi komplain. Tapi bukan setakat dia tak berlaku di UTM Space lah. Industri-industri lain. Kenapa program-program eksekutif perumahan ni tak terima kerja dengan government? Dah pula dia kata ini dah buat kerja. Sebenarnya tujuan asalnya, hasratnya ialah untuk menyebarkan ilmu. Untuk memberi ilmu kepada mereka-mereka. Dia bila ilmu tak cukup sajalah, kena ada sijil, persijilan. Sijil pula tak bolehlah kita namakan sijil diploma. Sama tak diploma? 12 bulan part time belajar tanpa entry requirement yang betul dibandingkan 3 tahun full time diploma, memanglah jauh beza dia. Jauh bezanya. Cuma dengan pengalaman yang kita ada, kita mengajar ni, jadi mereka cepat dia punya serasi kan. Rupanya begini. Jadi adalah template dari segi estimate. Jadi kita akan ajar dia cara nak buat CPM, bagi template Excel. Yang dulu kalau tuan-tuan bayar pada orang 100-200 untuk buat SPM, tak payah lagi. Pakai template yang saya bagi untuk buat estimate. Dia boleh convert kuantiti, berapa beg simen, kuantiti, berapa tan besi, berapa pallet konkrit, berapa pallet butter. Itu semua kita akan belajar dalam subjek yang dicadangkan. Okey. Cik Azhar, silap tekan ni kot. Nampak lagi tadi angkat tangan ni. Kan? Kalau ada nak tanya silakan. Ya. Cik Azhar, sebab yang tadi kot, yang doktor awal-awal tu kata yang siapa tu angkat tangan je. Okey. Belum jatuhkan. Okey, tak apa. Okey. Soalan seterusnya, berapa peringkat umur? Okey. Puan Salimah tanya untuk join. Tak ada limit umur, kan? Umur 70 pun boleh, umur 60 boleh, umur 50 boleh. Immediate, kalau lepas SPM, kata nak belajar, pasal diploma profesional ni, kalau ikut syarat UTM Space, umur 21 tahun ke atas. Jadi kalau yang lepas SPM nak belajar, kita cadangkan ambil CJ profesional dahulu. Lepas CJ profesional, selama 4 bulan, terus join diploma. Yang tu boleh. Itu dibenarkan. Maknanya sebagai prasyarat lah. Kerana dia syarat dia mesti umur, ialah dia nak dasar pada pengalaman bekerja kan. Jadi kalau umur 18 macam mana ada pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja biasanya dimulakan selepas SPM. So Puan Salimah, boleh tak kira umur berapa. Antara anak buah ke sendiri nak belajar, ada ramai pun wanita-wanita usahawan yang dekat Johor ni yang datang belajar. Kan, daripada Keluang, tapi masa itu masa face to face, masa belum COVID. Selepas COVID pun ada 1-2, sekarang pun ada seorang yang ladies yang belajar, kan. So tak ada limit pembelajaran sepanjang hayat, Puan Salimah, kan. Okey. Ada soalan lagi? Ada? Okey. Macam nampak macam tak ada soalan tu. Jadi yang pertama berkaitan dengan construction tadi tu. Yang kedua tadi tentang peluang pembelajaran untuk dapat ilmu yang lebih berstruktur. Sesi ketiga ialah
saya serahkan kepada Cik Eddie lah sebagai cerita minda untuk menceritakan tentang perjalanan program, mungkin dia nak tanya segi yuran macam mana. Itu cerita minda lah yang akan uruskan. Jadi part saya maknanya selesai kalau tidak ada soalan. Nanti kita akan buat grup. Kalau nak dapat nombor telefon saya, ambil nombor telefon saya sini. Nanti mungkin saya cuba create grup. Saya nombor telefon saya 0197732512. Okey. Ini nombor telefon saya. Alright. Jadi mungkin tak dapat nak tanya sekarang, nak tanya lepas ini ke, nak WhatsApp saya, tidak ada masalah. Saya memang happy je untuk share apa-apa yang berkaitan. Saya mengajar dekat UTM, mengajar subjek estimating, project management, pengukuran kuantiti, itu subjek saya. Jadi bila lepas pencen ni, tak ada lagi orang yang hanya orang siapa nak belajar, silakan. Maknanya inilah peluang-peluang untuk saya juga untuk kembangkan supaya ilmu tu tak terhenti selepas berhentinya kita dalam perkhidmatan. Itu je lah kan. Mudah-mudahan sedikit amalan kita, sedikit perkongsian kita tadi tu dapat dimanfaatkan oleh ramai kawan-kawan kita yang lain dan mungkin dapat dipanjangkan, dapat mana tahu daripada ilmu sedikit dapat jadi usahawan yang berjaya, kontraktor yang berjaya, ditambah lagi dengan pengalaman yang tuan-tuan sedia ada. Jadi itu je hasrat kita. Untuk jadi kontraktor, saya memang tak pernah jadi kontraktor, tapi ramai kawan-kawan kontraktor, ramai kawan kontraktor. Jadi pengalaman mereka telah kadang-kadang menjadi pengalaman saya. Sebenarnya duduk sambil minum kopi dan sebagainya. Jadi banyaklah cerita-cerita success story, kemudian kadang-kadang bad story yang boleh dijadikan panduan. Mungkin grup kita nanti kita akan buat, kita boleh share apa yang patutlah untuk grup yang semenanjung ni yang saya cuba akan create lah. Bahawa dulu kita buat Telegram, tapi Telegram ni banyak sangat dia punya, sekarang pun WhatsApp pun ada scam juga. Kan? Saya sure lah kalau buat ni, buat two step verification tu. Two step verification supaya dia ada selapis lagi. Asal dia boleh scam kita punya dalam grup kita. Supaya orang takut nak join grup sekarang ni. Right. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh. Nanti kita akan buat nanti. So, macam mana? Nanti WhatsApp pada saya, beritahu ni, saya akan klikkan grup, nanti akan saya masukkan tuan-tuan dan puan sekalian. Boleh. Okey, jadi itu saja bahagian saya. Terima kasih banyak di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Dan mudah-mudahan tuan-tuan berjaya dalam apa segala yang diceburi, apa saja dilakukan. Mudah-mudahan hidup kita diberkati dan kita dapat menampakkan kejayaan kita ni kepada untuk orang lain sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Doktor. Doktor boleh share kepada saya ni host. Ya? Share host. Oh, sorry. Okey. Okey, saya kongsi sedikit tentang program diploma kita. Saya ada buat slide lah. Tapi sebelum tu kita pun ada salah seorang kita punya student lah sebenarnya, Tuan Syafiq. SEM 1 baru habis SEM 1 Saya. Tuan Syafiq dia berminat nak join juga webinar ni. Seorang yang sangat aktif ya. So saya pun tak tahu dia yang sendiri nak join kan, tak ada pasangan pun tiba-tiba dia join. So far baru habis SEM 1, baru habis final exam Tuan Syafiq. Okey Tuan Syafiq Betul. Okey, alhamdulillah ada peningkatan ilmu dekat situ daripada tahu macam-macam tu je sekarang dah tahu teknikal 30%. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Untuk makluman Tuan Syafiq ni sebenarnya dia bekerja dalam satu company ni. Company ni namanya Tuan Jusri lah. So Tuan Jusri ni dia adalah alumni kami, PDIC juga. So apa yang dia buat pada yang intake baru ni, dia menghantar 4 orang Tuan Syafiq kan? Termasuk saya, betul. 4 orang termasuk Tuan Syafiq untuk join program diploma ni lah. So lepas beliau dah habis, dia ambil ke program master, dia punya anak buahnya yang dipercayai terus dihantar ke PDIC lah. Itu satu yang saya macam terkejut itu, dia nak hantar 4 terus Baik tuan-tuan, saya ambil sedikit masa lagi untuk saya kongsikan tentang program diploma ni. Okey, nanti jika ada sebarang soalan boleh maklumkanlah. Jadi nama program kita ni sebenarnya
majoriti tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya pun dah bertanya kepada saya secara WhatsApp, tapi saya ada promosi khas lah untuk intake Februari ni. Tapi saya akan terangkan lebih detail lah tentang program ni, dan jika ada tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya faham jika melalui WhatsApp selalunya kita tak tahu ni betul ke, ni scam ke, sebab sekarang ni memang zaman scam. Tapi insyaAllah kita memang berdaftar, di Channel Minda pun berdaftar dengan SSM, memang kita pun akan kerjasama dengan UTS Space lah. Dr. Zakria pun sebenarnya bekas pengarah lifelong learning, betul Doktor? Dan juga merupakan pensyarah utama dan juga yang create lah program professional diploma ni lah. Jadi matlamat kita sebenarnya untuk PDIC ni adalah membantu usahawan construction ataupun mereka-mereka yang nak join menjadi seorang kontraktor. Dan macam tadi ada juga yang mesej saya, dia kata dia tidak ada company construction, dia in future dia nak jadi. Dan ada juga yang memang sekarang ni kerja government, dia memang berminat nak buka. Kita ada yang batch lepas dia tentera, dia memang ada berminat untuk buka construction, dan dia pun sebenarnya ada buat company construction secara part time. Jadi dia join kita punya program supaya nak menambahkan knowledge dan juga credibility lah dalam company dia lah. Okay, so kelebihan PDIC ni saya terbagikan kepada credibility lah. Jadi bila tuan-tuan ada diploma ni, terutama dalam in construction, tuan-tuan nak approach klien, nak masuk tender dan sebagainya, company profile tu strong lah. Maksudnya memang orang dalam bidangnya, dalam industri lah. So kelayakan, macam tadi Dr. Zakria kata sampai ke G3, tapi macam baru ni saya ada call uh, consultant ataupun third party yang membantu untuk mendapatkan lesen-lesen CIDB. Saya bertanya tentang boleh ke diploma yang tiada NQA uh, apply G4. Dia kata mula-mula tak boleh. Tapi bila saya kata kalau diploma itu diploma in construction boleh ke tak? Dia kata boleh. Maksudnya diploma yang spesifik lah. Itu yang dia bagi tahu saya, consultant ni lah, sebab saya try call direct CIDB pun, sebab kadang-kadang yang angkatnya tu admin. Kadang-kadang admin ni pun dia berdasarkan fakta-fakta yang dia ada je kan. Dia memang rigid, tapi yang consultant ni selalunya memang dia yang membantu untuk mendapatkan lesen CIDB, green card dan sebagainya. Memang itu yang dia maklumkan kepada saya lah, tentang G4 lah, insyaAllah. Untuk knowledge tentang fundamental, nanti saya akan kongsikan apa subjek-subjek yang kita ada dalam PDIC ini. Memang subjek-subjek memang fundamental. Saya tengok memang berasap lah kepala student-student bila buat program ni. Okay, alumni. So kita pun lepas ni kita memang akan ada buat jaringan alumni batch-batch yang lepas untuk networking. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, dia ada masalah dengan site dia. Dia dah habis dah belajar. Dia ada masalah dengan site dia share, dia minta pendapat. Nanti ada yang akan komen dan sebagainya untuk memberi pandangan masing-masing lah dan membantu. Kemudian bersama pensyarah macam Dr. Zakaria dan sebagainya, bersama pensyarah-pensyarah yang lain, mereka pun kadang-kadang akan memberi pandangan dia masing-masing. Memang mereka ni memang ada pengalaman, dan diorang pun mereka ni mempunyai student-student yang memang terlibat dengan kontraktor yang join. Jadi memang adalah. So, dan tawaran yang terbaru kita dari Channel Minda, kita akan berikan asas lah digital marketing, khususnya Baik. macam mana kita nak fokuskan tentang dalam bidang industri construction lah, insyaAllah. Okey, untuk subjek modul PDIC selalunya kita terbagi pada 3 SEM. So ini SEM 1. SEM 1 ini antara subjeknya lah pengurusan tapak, teknologi binaan bangunan, prosedur kontrak dan amalan, dan teknologi binaan dan kemudahan bangunan. Macam Tuan Syafiq, inilah subjek-subjek yang beliau ambil. Baru je habis exam pada minggu lepas. Betul ke Tuan Syafiq? Ya. Yang mana paling berasap kepala Tuan? Okay, rasanya kontrak dan amalan lah. Kontrak dan amalan. Jadi ini yang memang selalunya banyak kontraktor dia pandang simple je dengan apa klien kan, pasal kontrak dan sebagainya. Jadi ini antara asas lah supaya yang mana yang, sebab benda ni sangat penting, sebab kalau tanpa kontrak kadang-kadang itu yang tiba-tiba tuan rumah minta tambah, kita pun tambah tapi duit tak tambah-tambah. Kan, duit pula makin berkurang kan. Okey. So ini SEM 2, teknologi binaan, anggaran kos projek binaan, penyeliaan projek dan keusahawanan lah.
So ini kita share tentang the next step tentang project management dan juga tentang keusahawanan. Dan sem ketiga kita ada projek akhir pengurusan sumber, keselamatan dan kesihatan, safety dan anggaran kos lah. Ini pun ada kira-kira juga. Dan ini pun antara subjek Dr. Zakaria. Projek akhir ni dia tidak termasuk dalam final exam, tapi dia adalah so yang lain macam sem 1 hingga sem 2 tadi ada 4 paper, tapi sem 3 ni hanya 3 paper sahaja yang ada final exam. Okey. Jadi projek akhir ni tidak termasuk dalam final exam, tapi dia lebih pada pembentangan lah yang akan dikawasili oleh Dr. Zakaria juga. Okey, tempoh pengajar hanya 1 tahun, 3 semester, iaitu 1 sem dalam 4 bulan lah. Tapi selalunya tempoh pembelajaran dalam 3 bulan lebih. So nanti ada dalam baki bulan terakhir itu, dalam baki 3 minggu ke 4 minggu bergantung, boleh rehat sebelum sambung kepada uh, next Ada. kelas lah. Ya, Tuan Zuki ada soalan tak ada? Tak ada. Ah, Okey. Kemudian kelas pula sebulan sekali pada Sabtu dan Ahad. Kemudian jam 9 pagi hingga 5 petang lah. Tapi kadang-kadang ada lecturer yang dia lepaskan awal sebab dia akan memberikan assignment, quiz dan suruh buat presentation. Jadi itu tapi selalunya student akan menggunakan masa petang tu yang tak join kelas tu untuk membuat assignment dan sebagainya lah. Okey. Dan macam tadi program ni memang tak ada MQA, tapi kita memang recognize by UTM lah. Maksudnya kat sini dekat sijil tu memang tak ada logo Channel Minda, tapi logo UTM dan juga UTM Space, dan konvo pun di UTM Skudai lah. So program ni kita meletakkan harga dalam 12,800. Tapi kalau untuk program yang ada MQA, selalunya kos kursus ni dia jadi 2 kali ganda lah. Dan tempoh belajar jadi 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Memang majoriti macam tu. Sebab dia ada subjek-subjek yang macam tidak berkaitan, termasuk macam contoh Tamadun Asia, sejarah, English dan sebagainya memang akan ada lah. So apa beza ada MQA dengan tak ada MQA? MQA ni selalunya untuk mereka yang sekarang ni bekerja government, mungkin hanya ada kelayakan SPM, masuk dalam grade SPM macam grade 17 ke grade 11, hendak masuk ke grade diploma iaitu grade 27, grade yang ber-20-20 lah kan, yang angka 2 ni dia memerlukan diploma. Itu yang mereka ambil lah. Tapi memang tak boleh sebab tu kita punya program hanya setahun, kita hanya fokus kepada industri lah. So kalau industri untuk contohlah ada staff yang bekerja dalam bidang construction, contohnya macam Tuan Syafiq, memang tak ada masalah sebab selalunya dia ada certain company dia nak naikkan pangkat dia punya staff, tapi staff dia ada SPM saja. Dia hantar staff dia masuk diploma ni, dan ataupun staff dia ada inisiatif sendiri untuk ambil diploma ni, dan beliau boleh dinaikkan pangkat lah. Itu antara kelebihan program ni lah. Untuk government memang tak ada lagi. Kalau memang nak naik pangkat perlu government, kena ambil yang ber-MQA. Tapi MQA ni lama lah sikit, 2 tahun setengah kan. Itu bezanya lah. Okey, untuk harga macam tadi ada tuan-tuan yang tanya harga, standard harga kita normal 12,800. Tapi macam yang sebelum ni saya ada message, kita ada intake Februari, kita ada bagi diskaun 10,800 lah. Tapi sempena webinar kali ni, kita memang khas untuk hari ni sahaja. Yang memang lepas ni jika tuan berminat, boleh grab benda ni. Untuk hari ni boleh message saya secara PM, nombor saya pun ada kat situ di dalam grup. Hanya 10,000 sahaja khas untuk hari ini. So kat sini boleh tuan-tuan boleh jimat 800 lah kat situ. Okey. Untuk intake Februari lah. So jadual bayaran. Okey. Uh, uh, kita ada boleh bayar guna secara KWSP, boleh bayar secara penuh, boleh bayar ikut SEM. Ikut SEM ni sebanyak 3 kali. Ataupun nak bayar secara 12 kali 12 bulan. Kalau tuan-tuan boleh tengok situ, kalau kat Baki tu bayar 750 setiap bulan lah. Dan yang terbaru khas untuk webinar ni, kita ada buat bayaran untuk 24 kali lah, iaitu dalam tempoh 2 tahun, serendah RM375 sahaja sebulan. Jadi ini untuk package yang 10,000 tadilah untuk ni. Okey. So ini adalah nombor telefon saya.
Tapi saya rasa tuan-tuan pun memang majoriti ada nombor telefon saya. Jika tuan-tuan tak ada nombor telefon saya, tuan-tuan tidak berada dalam webinar ini. Sebab semua maklumat yang untuk webinar ini saya kongsikan melalui nombor telefon inilah. Jadi jika tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh PM saya untuk RM10,000 tu. Dan jika ada tentang pembayaran nak ambil 24 bulan pun boleh. Tiada masalah. Boleh maklumkan pada saya di mesej nanti. Baik, tuan-tuan, ada soalan ke untuk tanya sebelum ni? Okey, jika tiada ada soalan, tuan-tuan ada soalan nak tanya secara personal, boleh PM saya. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan kita punya ni lah, CEO China Minda Institute untuk kata-kata terakhir lah. Oh, sebelum tu ada ni. Kelas satu Ahad sekali sebulan ke? Ada yang sekali sebulan, ada yang dalam sebulan tu kita akan buat 2 kali lah. So kita akan, sebab dia selalunya ada 4 subjek. So kita akan adjust kat situ Tuan Nizam. So kadang-kadang ada satu bulan tu memang 1 kali kelas. Kadang-kadang maksimum kita buat 2 kali kelas. Selalunya mungkin minggu kedua dengan minggu keempat atau minggu pertama dengan minggu ketiga. Kita tak akan buat sebulan tu ada 3 kali kelas. Jadi maksimum hanya sebulan 2 kali kelas saja. Okey, terima kasih Tuan Nizam. Alright. So jika Tuan Nizam ataupun tuan-tuan yang lain berminat untuk program diploma ini, boleh PM saya secara personal, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah nanti saya akan maklumkanlah apa next step untuk sebagainya. Jadi ini peluang yang jarang ada diploma yang murah macam ni, yang fokus kepada industri construction dengan harga RM10,000 lah. Jadi saya tutup dengan sedikit ucapan kepada terima kasih ada yang sudah mesej untuk berminat untuk 24 kali. Kejap lagi saya akan reply insyaAllah. Kepada inilah saya berikan kepada Tuan Ahmad Jaiz untuk sedikit ucapan penutupan. CEO kepada China Minda, ini kita punya kepala lah di China Minda ni, untuk share sikit lah. Okay, saya silakan kepada Tuan IR Ahmad Jaiz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Saudara Eddie dan juga sebelum tu Prof. Dr. Zakaria atas usaha untuk memberikan taklimat dan juga webinar percuma pada pagi ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, saya minta maaf sebab saya join di penghujung sesi ini sebab tadi saya ada kelas. Saya pun belajar lagi. Pagi tadi pukul 9 sampai pukul 11 ada kelas Lughatul Arabiyah. Kelas orang pencin sebenarnya untuk belajar tentang Quran dan juga kalimat-kalimat Arab. Alhamdulillah saya dapat join pagi ni walaupun dapat mendengar di hujung-hujung dah taklimat Saudara Eddie tadi. Dia ringkasan dia macam ni. Pertama, China Minda Institute, kita punya falsafah memberi peluang kedua kepada mereka yang ada dalam industri untuk mendapat certification ataupun persijilan pentaulihan. So kita faham tidak semua kita ni mengalami peluang yang sama lepas sekolah dulu terus masuk college, masuk universiti, masuk maknanya pengajian tinggi, dapat degree, dapat diploma ataupun dapat peluang lanjut pelajaran. Ada yang lepas sekolah dulu atas masalah kewangan mungkin atau masalah yang mereka sendiri faham sebab apa, terus masuk dalam alam pekerjaan. Dan selepas bekerja dalam tempoh yang mungkin 5 tahun, 7 tahun ataupun setelah berkeluarga, dah ada tanggungan dan dah ada semakin matang, mature sikit, barulah timbul perasaan, kenapa aku tak sambung belajar? Jadi itu sebenarnya falsafah dia. Jadi kita sebenarnya bekerjasama dengan UTM Space nak membangunkan kembali, memberi peluang kedua kepada golongan yang seperti ini. Golongan yang dah masuk dalam industri, yang dah masuk dalam pekerjaan, yang dah pun agak matang dalam pekerjaan mereka, tapi mereka lack of sijil. Tak ada sijil. Dan ini memang real story lah. Kita dah jumpa banyak kisah-kisah testimoni alumni kita pun. Yang mana kalaulah mereka ni tak berjumpa dengan UTM Space dan tak jumpa dengan China Minda ni, dia kata saya sampai tua lah duduk jadi kerani saja, contoh kan. Saya sampai tua lah jadi general worker saja sebab tak ada sijil.
Saya sampai tua lah tak boleh naik jadi technician, jadi site supervisor sebab tak ada kelayakan dari segi akademik. Jadi dengan peluang kedua yang kita bagi ini, kita tawarkan kepada mereka yang ada pengalaman kerja untuk dapat rebut peluang untuk menambah sijil. Dan sijil ni bukan sijil yang main-main, sijil yang dianugerahkan oleh UTM, sebuah universiti yang tersohor lah di negara kita dalam bidang teknologi. Dan macam yang Eddie sebut, memang convocation pun memang real lah. Kita buat di UTM, ada Dewan Sultan Iskandar di Johor bersama-sama dengan convocation UTM yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, soalan dia, betul ke setaraf diploma? Itu saya perlu terangkan sedikit. Walaupun kita tak diiktiraf oleh MQA, tapi kita mematuhi piawaian MQA. Kalau ikut MQA, untuk mendapat diploma, perlu mendapat sekurang-kurangnya 90 credit hours. 90 credit hours. Itu diploma. Kalau nak dapat degree, 120 credit hours. Kalau nak dapat master, ada degree dan buat sambungan pelajaran kemudian tu, postgraduate. Jadi diploma MQA pun perlu ada 90 credit hours. Habis diploma construction ni macam mana? Okey, diploma construction ni kita declare 90 credit hours juga. Tetapi kita memberi waive ataupun pengecualian 51 kredit dengan syarat pelajar yang join kita ni ada minimum pengalaman kerja 3 tahun. Ataupun 5 tahun. Dia, maknanya tempoh pekerjaan tu kita convert jadi 51 kredit. Ini dalam istilah MQA dipanggil APEL, akreditasi pengalaman terdahulu. Kita iktiraf you punya pengalaman, kita iktiraf you punya experience, convert terus jadi 51 kredit. Jadi nak cukupkan 90, kena tambah 39 kredit. 51 campur 39 jadi 90. 39 tu dapat kat mana? Itu yang Eddie cerita tadi. Kita ada 12 modul. Satu modul 3 kredit kali 11. Jadi 33. Projek akhir 6 kredit. So 33 campur 6 dia jadi 39 kredit. Campur pengalaman 51 kredit hours dapat 90 kredit? Ya, dapat. Sama tak dengan diploma MQA? Ya, sama. Kita memang bertaraf diploma. So sebab itulah maknanya kita kata tadi, industri memang mengiktiraf diploma daripada UTM Space sebagai diploma yang setaraf dengan mana-mana pusat pengajian di dunia. Sebab itulah maknanya memang alumni kita ni ada yang boleh sambung belajar buat MBA dengan menggunakan diploma kita. Ada yang boleh sambung pengajian di peringkat postgraduate studies hanya dengan diploma kita. Kerana kita memenuhi piawaian minimum 90 credit hours dengan mengambil kira 51 kredit kerana pengalaman, 39 kredit belajar dengan modul yang kita tawarkan selama setahun. Jadi itu cerita dia. Jadi kenapa tak diiktiraf oleh MQA? Itu yang Eddie sebut. Kalau nak iktiraf MQA, panjanglah cerita je pula Prof. Sekarang nanti nak kena ambil apa general studies, pengajian Islam, betul tamadun Asia apa pula. Jadi benda-benda yang tak berkenaan tu kita bukan kata tak perlu. Kita fokus kepada keperluan industri. So itulah maknanya apa beza diploma yang kita keluarkan secara profesional dengan diploma yang dikeluarkan oleh contohnya kolej-kolej swasta yang lain. Kita tak nak komen tentang produk orang. Produk kita diminati dan dihargai oleh industri. Contohnya saya sempat berbual dengan beberapa alumni kita yang tamat pengajian diploma profesional yang dianugerahkan oleh UTM Space ni. Ada yang memang masuk kerja tu mereka masuk dengan lebih keyakinan. Kerana pertama, dah memang mereka ada pengalaman 5 tahun kerja dah sebelum tu. Tambah dengan ilmu yang baru dapat dalam kelas Dr. Zakaria, contohnya. Dia dah memang kerja bancuh simen dah sebenarnya. Tapi Dr. Zakaria ajar pula lagi cara kiraan simen yang betul, quality QS yang betul, cara mengira costing yang betul. Jadi ilmu campur pengalaman menjadikan seorang tu lebih berharga. Dan sebenarnya kalau kita lihat agenda kerajaan hari ini pun, kerajaan guna istilah TVET, Technical Vocational Education and Training. Ataupun yang istilah yang baru digunakan oleh Rafizi, Menteri Ekonomi, dia guna istilah AII, Academic in Industry. Mana kerajaan pun memang menggalakkan mereka yang dah dalam industri itu diberikan pengiktirafan oleh industri sendiri. Saya berbual dengan kawan saya di Pro 2, maknanya dia ada hubungan dengan HR di Pro 2. Pro 2 Proton pun ke arah itu. Maknanya staff-staff mereka yang dah 5-6 tahun kerja jadi operator, pasang kereta, pasang skru saja kan. Takkan lama-lama nak jadi operator.
Jadi bila nak naikkan grade ke technician, ke line leader, kepada supervisor, mereka mencari program-program industri yang seperti ini. Jadi mana kita pun sedang berfikir mungkin lepas ni akan ada professional diploma in automotive dan sebagainya. Supaya nak upgradekan pula mereka yang dalam bidang automotive, yang dalam bidang manufacturing. Jadi yang construction ni memang nak naikkan taraf mereka yang dalam bidang construction. Jadi katalah tuan-tuan perempuan dah ada pengalaman construction 5 tahun. Kemudian dengan ikuti program kita ni setahun. Tahun depan convocation dapat diploma. Dengan sijil plus CV pengalaman, insya-Allah kita percaya peluang untuk maju dalam kerjaya ni ceburi itu adalah lebih luas. Mungkin dapat pergi bekerja dengan JLC yang dalam bidang pembinaan, mungkin dapat bekerja dengan syarikat pemaju hartanah, developer, mungkin dapat bekerja dengan syarikat perumahan, housing development, dan macam-macam peluang kerana kita boleh tunjukkan masa interview atau masa mohon kerja baru, saya ada pengalaman hands-on 5 tahun. Plus diiktiraf oleh UTM sebagai professional diploma. Dan saya pun diajar tentang teori dan juga praktikal bagaimana nak mengendalikan construction site, safety dan sebagainya. Maka majikan yang memikirkan tentang professionalism dalam pekerjaan pasti akan lebih berminat dengan mereka yang ada value added, nilai tambah dengan diploma yang kita tawarkan. Jadi sebab itulah bagi saya rebut peluang yang ditawarkan oleh kita pada hari ini dengan diskaun yang menarik tadi tu, diskaun 2,000 dah. Kemudian kita diskaunkan lagi untuk webinar hari ini 800 lagi. Jadi kita genapkan saja 10,000 dan 10,000 tu pula boleh bayar dalam tempoh ansuran yang kita tawarkan tadi. Ansuran mengikut semester 3 kali bayar atau ansuran ikut 12 bulan atau maksimum boleh pergi 24 bulan. Kenapa kita berani bagi ansuran 24 bulan? Sebab sebenarnya tempoh daripada tamat pengajian sampai nak konvo pun ada lagi setahun lebih kurang tu. Sebab nak kena kelulusan Senate. Sebab kita punya prosedur penganugeraan ijazah ni sama macam prosedur UTM yang sebenar. Dia kena melalui pengesahan fakulti Senate dan sampailah pergi kepada majlis convocation. Jadi convocation kita kalau siapa yang tamat Disember tahun ini, dia akan konvo sekitar Julai ataupun Ogos tahun depan. Lebih kurang itu. Jadi sebab itulah kita bagi tempoh maksimum boleh bayar ansuran selama 24 bulan. Dan bagi saya itu tidak membebankan kerana kalau tadi AD tunjuk bagi 12 lebih kurang dalam 300-400 ringgit saja sebulan. Bolehlah kita usahakan untuk allocate sebahagian daripada pendapatan kita dalam bentuk menambah nilai pada credibility dan juga professionalism kita, insyaAllah. Jadi itu cita-cita Cendekia Minda, kita nak membantu yang kita sebut sebagai lifelong study, pembelajaran sepanjang hayat, dan fokus kita memberi peluang kepada mereka yang dah bekerja, yang dulu tak ada peluang nak masuk universiti, sekarang ni boleh belajar di peringkat universiti, dan yang bestnya tak perlu masuk kampus, boleh belajar secara online hujung minggu. Jadi tak perlu berhenti kerja. Setengah kawan-kawan kita tu yang nak masuk full time belajar sampai kena berhenti kerja. Lepas tu dah habis belajar tak ada kerja. Kita sambil belajar tu dah memang masih bekerja. Satu, kebaikan. Yang kedua, pembelajaran secara online kita ni fleksibel. Maknanya 1 tahun 3 semester. Kita ada 12 subjek. Jadi average-nya 12 bagi 3, 4 subjek setiap semester. Jadi 4 subjek tu apa? February, March, April, May, 1 semester. Memang 1 subjek setiap bulan. Itu masuk AD tadi. Betul, semester kedua, Jun, Julai, Ogos, September pun lagi 4 bulan. Ada 4 subjek, sebulan 1 subjek. Dan first semester terakhir, November, Disember, Januari, lepas tu dah final project. 3 modul saja, lepas tu final project. So cukuplah 12 modul. Jadi sebab itulah, dia tak beban, bukan tiap minggu kena kelas. Kalau, contoh, sepatutnya saya tak boleh sebut, tapi kalau OUM, kelas tiap minggu. OUM buat kelas macam kita juga, part time kan, hujung minggu. Tapi cuba tengok, student dia kena pergi kelas OUM dekat kampus dia, tiap minggu penuh, hujung minggu, Sabtu Ahad. Kita tak perlu datang kampus bang, boleh duduk dekat santai di rumah atau di pejabat atau di mana-mana saja ada internet, open Zoom kita dan ikutilah pelajaran. Yang penting ikut apa yang diajar, buat assignment yang pensyarah minta dan penuhi segala keperluan-keperluan khusus, dan hujung semester ada exam. Kalau Dr. Zakaria punya subjek baru ni, exam kena tulis tangan. Handwriting. Kenapa? Dia punya, dia ada rahsia lah. Kalau dia benarkan copy paste, Google tolong jawab. Jadi nak tulis tangan, nampak original.
Dah lama kita tak exam tulis tangan, kita exam baru ni tulis tangan. Jadi original jawapan tu mesti daripada kita sendiri. Jangan tunggu anak tulis pula. Kita kena tulis jawapan exam. Jadi nampak penilaian kita pun macam universiti betul. Kalau universiti betul pun final exam memang masuk Dewan Perpisahan kena tulis tangan. Betul jawapan dia. Jadi sama juga kita conduct semua kriteria pengijazahan, pentaulihan, pemarkahan semua mengikut standard UTM. Alhamdulillah sebab itulah kita diiktiraf oleh standard UTM sebagai layak dianugerahkan sebagai diploma. Mungkin Eddie tak tunjuk contoh scroll ke? Kalau tunjuk contoh scroll semangat sikit. Kalau sempat cari gambar scroll ke tunjuk sekejap ni. Memang ini scroll UTM yang Saya kita cari ya. yang kedua. Dan kedua nak tunjukkan memang diploma ini diiktiraf oleh IPT. Mereka yang di diploma ni dah ada few of them dapat sambung belajar di peringkat sarjana atau master. Sebab bila nak masuk master, syarat dia katalah nak masuk diploma pengalaman 3 tahun. Bila nak buat master pengalaman 5 tahun. So dapat diploma sambil belajar, betul tak? Sambil kerja. Macam tahun ni pengalaman 3 tahun lah. Kerja tahun 2020, 21, 22. Okay, 23 masuk belajar. 24 grad. Kan 5 tahun. 26 dah boleh sambung master. Sebab dah ada pengalaman 5 tahun kerja dah. Campur diploma, dah boleh buat master. Ada kawan kita yang buat master in administration, MBA. Ada yang buat master in construction. Ada yang buat master in macam-macam lah, business dan sebagainya. Dengan menggunakan diploma plus pengalaman kerja. Jadi, kenapa pula nak kena buat master? Ada soalan ni kan? Ini selalu kita jumpa mereka yang ada sifat-sifat keusahawanan. Dr. Zakaria. Jadi selepas dia bekerja, dia dah ada sijil, dia dah ada peluang untuk mengurus, dia dah ada pengalaman handle orang. Dia rasa, mungkin ada peluang untuk menceburi bidang perniagaan atau keusahawanan. Masuk buat master, dapat MBA, selalu dia keluar tu dia boleh jadi pula pemilik ataupun pengurus kepada projek-projek yang lebih besar. Itu caranya kita mengembangkan pengaruh ataupun peranan dan peluang-peluang untuk maju dalam kehidupan. Jadi bagi saya, inilah yang kita tawarkan pada hari ini. Maknanya kita pun dah dengar tadi tips-tips yang diberikan oleh Dr. Zakaria. Itu orang kata tips of the iceberg. Sikit je tu ilmu yang Dr. Zakaria baru share. Dia kalau masuk kelas Dr. Zakaria, ada few modul yang memang Dr. Zakaria sendiri handle, yang akan belajar sepanjang 3 semester ni. InsyaAllah kita akan jadi seorang ahli dalam bidang pembinaan, yang maknanya kita tahu kalau kita ni bekerja sebagai supervisor, kita tahu apa tim kita buat kat bawah. Kalau kita kerja sebagai maknanya site-nya manager, kita tak mudah ditipu oleh mereka yang kita kawal. Dan kalau kita ni bekerja sebagai vendor ataupun sebagai supplier, kita boleh faham apa yang diuruskan dengan rakan kongsi kita dalam urusan kerja kita. Jadi itu yang kita nak. Kita membuat keputusan, kita membuat maknanya pertimbangan dalam kerja kita harian dengan ilmu, dengan panduan dan dengan maknanya teori yang betul. Bukan hanya pakai agak-agak atau bukan hanya pakai dengar-dengar dan tengok-tengok orang lain kita membuat. Tapi kita diajar dengan kaedah-kaedah pengurusan pembinaan yang betul insya-Allah. Jadi begitulah, saya harap mereka yang hadir pada pagi ini ambil peluang untuk kita kembangkan lagi kerjaya kita, potensi yang ada pada diri kita. Kita rebut peluang untuk mengubahkan mungkin masa depan kita, destiny hidup kita ini, supaya Allah bukakan lagi pintu-pintu rezeki kita yang lebih luas selepas ini dengan bertambahnya ilmu dan juga pengalaman yang kita kecapi dan timba dalam program bersama dengan Cerminda dan UTS ini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini dan juga tengah hari ini, terutama pada penganjur lah, Eddie, Hafiz dan khususnya Dr. Zakaria sendiri yang sanggup meluangkan masa, dan semua yang hadir, tuan-tuan, perempuan, maknanya selamat bertemu kembali. InsyaAllah saya harap kalau semua yang ni dapat bersama-sama, hujung tahun ni atau tahun depan kita akan dapat konvo bersama. Selalu konvo ni Eddie dia turun dulu, dia akan teman graduan kita pakai jubah sama-sama, pakai topi. Jadi ada satu ni graduan kita tahun 2017, lama dah dia, nama saya tak ingat. Dia konvo sama dengan anak dia. Anak dia lepas SPM belajar full time lah, UTM. Dia buat diploma dengan kita ni. Bila konvo sama-sama lah. Anak dia 3 tahun habis, dia buat diploma kita part time, habis sama. Tarikh konvo sama. Dia kata apakah yang paling bahagia? Paling bahagia sebab konvo sama-sama dengan anak. Dan
kalau kita seorang ketua UKAGA dan kita menunjukkan maknanya kejayaan kita untuk konvo, dia kata bagi dia konvo tu tak penting, yang penting dia dapat memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain untuk konvo juga pada satu hari nanti. Bapa jadi contoh pada anak-anak untuk terus berjaya. Jadi ini motivasi kita, maknanya jangan kita biarkan kita di takut yang sama. Setiap hari perlu kita tingkatkan potensi kita. Setiap hari kita perlu rebut peluang untuk menambah baik pada diri kita. InsyaAllah. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah bukakan peluang untuk kita sambung belajar. Dan kalau ada masalah, hubungilah AD ataupun Hafiz ataupun mereka yang ada di Cina Minda ni untuk bantu tuan-tuan untuk daftar dengan UTM. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Ar. Jadi macam tadi dalam ruangan chat ni pun ada Tuan Barudin dah terlibat dengan tahun 96, ada SKM 3 binaan bangunan, betul. Memang dahsyat ni. Otai masih berbisa join webinar kita ni. Oh, 96, 40 30 tahun, 40 tahun dah. Itulah. So kalau macam yang IR sebut tadi, untuk TVET tu kita kalau SKM tahap 3 ni dia bawah level diploma, tapi kalau nak sama level dengan diploma, TVET dia ada dekat SKM tu dia level tahap 4 lah. Tengok industri masing-masing. Tapi untuk SKM ni dia lecehnya adalah untuk kumpul portfolio dan sebagainya lah. Kemudian dia ada interview dan sebagainya. Kemudian macam Tuan Nazim dia tanya, boleh sambung degree lah nanti dengan diploma ni. Kita tak sambung degree tuan, kita sambung master terus. Itu yang Dr. Zakaria tu dia untuk student master dia bagi task yang lain sikit. Final exam, master of perfect. Final exam, geng-geng master ni bawah Dr. Zakaria disuruh tulis tangan. Itu yang dahsyat tu kan. Menggelabah. Saya pun tak tengok betul dia punya tu. Kan? Jadi biar betul tulis tangan. Jadi itulah. So Tuan Azim 97 start. Sama gak otai. Tuan Tifla single tier fast track kalau begitu. Betul tuan. So ada diploma, boleh terus sambung master, memang sangat laju lah. Untuk ni lah. Jadi sebelum saya akhiri, macam tadi saya ambil contoh ini adalah gambar sijilnya. Ni nanti adalah nama tuan-tuan kat situ. Muhammad, contohlah kalau Tuan Nazim ke join, Tuan Muhammad Nazim ke namanya, itu professional diploma kan. Ini apa? Ini kita dah tak buat dah subjek ni. Untuk UTM, ni OS dulu kita buat lah. Ini yang awal-awal sebelum ni, masa awal kita join dengan Tech Space, tapi sijilnya beginilah. Okay. Cumanya professional diploma in construction. Jadi kat situ memang ada logo UTM besar-besar, awarded by UTM Space. Ini adalah gambar yang dikongsikan oleh Dr. Zakaria tadi. Ni majlis konvo lah. Majlis konvo. Memang ni di Dewan UTM, tapi time ni time COVID. Baru nak elok COVID, kalau perasan kerusi tu dia jarak-jarak, tapi yang baru ni dia dah rapat dah. Kat belakang tu, kursi belakang tu dia dah penuh dah dengan parents. Atas pun ada juga parents yang tengok. Macam yang tier kedua tu kan, yang kat belah bawah tu, yang kosong tu sebenarnya ada parents. Kalau yang latest lah, ini yang lama punya, tahun lepas tak silap saya. Okay. Masuk juga dalam live Facebook. Boleh tengok di Facebook PDIC tu. Ni PDIC lah, Muhammad Faizal Yahya, Abdul Halim Abdullah. Okay. Ini contoh, bukan contoh. Ini adalah bukti hidup. Bukti hidup tuan-tuan. Ni konvo-konvo untuk program diploma in construction lah. Okay. Jadi itu sahaja yang saya nak kongsikan. InsyaAllah, terima kasih. Jika ada nak PM direct pun boleh. Nanti kita akan usahakan bantu tuan-tuan untuk join program ni lah. So, habis diploma setahun, sambung master. Sedikit teaser tentang master. Master pun setahun juga. Master MBA in Construction Management. Jadi nampak lebih credibility tu lagi tinggi lah jika masuk tender ataupun berjumpa dengan klien dekat company profile tu, tengok tuan-tuan ada diploma in construction dan
master juga dalam bidang construction, dia tahu tuan-tuan ni memang orang yang berkredibiliti, dah layak lah sebab first impressionnya dah mantap gitu kan. Jadi terima kasih semua, terima kasih Dr. Zakaria, Tuan Hayat, Hafiz dan juga Tuan Syafiq. Tuan Syafiq ni dia kita punya bukan bekas student, masih student lagi menanti untuk ni dan Senior. dan juga tuan-tuan yang lain lah sudi berkongsi kita dalam sejam setengah ni, insyaAllah niatnya nak dihabiskan awal tapi banyak juga input-input yang dikongsikan. Terima kasih atas komunikasi dua hala. Apa-apa kita dalam grup webinar tu pun nanti insyaAllah mungkin saya akan bincang dengan Dr. Zakaria semua macam mana kita tukarkan grup tu sebagai jika ada soalan bolehlah Dr. Zakaria insyaAllah. Nanti saya akan masukkan Dr. Zakaria lah ke grup tu. Ibin anak Sidu ni di Sarawak. Di Sarawak rasanya. Cuma mic-nya problem tadi tak sempat berkenalan. Kita tak ada masalah. Di Sabah Sarawak pun boleh belajar online saja. Kalau perlu Betul. datang pun datang konvoi lah nanti. Datang combo je. InsyaAllah. Boleh, Tuan Tibin. Boleh ada suara ke? Boleh audio? Tadi macam connecting audio. InsyaAllah. Asalkan ada internet, boleh. Asalkan boleh online internet macam Tuan Tibin ni dia online, boleh lah tu. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah ada apa-apa boleh PM saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk audio tu bagi peluang Tibin cakap. Boleh ke Tuan Tibin? Ada suara? Jauh nak sampai dari Borneo ni. Tak keluar lah suaranya. Tu Jul dari Sabah, Jul. Jul, terima kasih informasinya dari Sabah. Betul. Boleh, insyaAllah. Selalunya memang di Sabah dengan Sarawak memang ada juga yang mencari lah construction, tapi cumanya jauh. Tak ada masalah. Di sini di TSpace masih lagi kita benarkan secara online lah, insyaAllah. Baik tuan-tuan, terima kasih. Saya minta maaf jika ada terkurang, terkasar bahasa, termasuklah juga sepanjang webinar ni. Terima kasih banyak. Responnya sangat baik. Tuan Zuki tu dari tadi drive tak sampai-sampai lagi tu. Okey. Tuan Jul tengah bekerja ke tu Tuan Jul? Allah. Ya, tengah bekerja. Tengah bekerja pun join juga webinarnya. Ya. Kesempatan nak cari ilmu. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Tuan Jul join. Tapi saya bagian civil engineering. Civil engineering. Civil engineering. Boleh. Tak ada masalah. Nak dahsyat tu. Apa yang perlu. Boleh. Nanti selalunya memang bukan bila program diploma ni, bila saya tengok kelas-kelas dengan Dr. Zakaria selalu bercakap bukan dia sahaja yang mengajar tetapi dia pun belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Betul ayat tu? Ayat tu memang klise ya. Betul. Diterima. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Memang setiap kelas baru memang Dr. Zakaria itulah ayatnya. So itulah. Terima kasih banyak. Sebab tu Dr. Zakaria dia suka sharing kan. Patutnya sekejap je dia sharing tapi dia share lagi. Okey, insyaAllah. Terima kasih semua. Kita harapnya dapat berjumpa lah di kelas diploma. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada grup foto ke? Kita boleh tak kalau buka kamera, kita ambil gambar sekejap, screenshot. Okey. Kalau boleh buka kamera sekejap. Nak bergambar sikit kenang-kenangan. Tak dapat combo pun dapat gambar ni. Okey. Alright. Terima kasih Puan Sarima pun dalam kereta juga. Memang masih agak busy sikit hari ni tapi terima kasih. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.